Baik, lintas langsung negeri-negeri dibuka dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Kawalan Sempadan Sarawak diperkasa dengan 6 pos kawalan baharu yang bakal dibina. Untuk laporan penuh, kita bersama dengan Vanessa Mering. Silakan, Vi. Terima kasih Syuhaida. Salam hormat dan salam sejahtera. Seorang lelaki berumur 31 tahun ditahan pada Rabu lalu kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pengedaran dan menjual dadah jenis syabu bernilai RM955,500 di Jalan Setutong, Kuching. Siasatan awal mendapati suspek telah masuk ke negeri ini pada 9 November tahun lepas di sekitar Bandaraya Kuching dan kegiatan itu dilakukan sejak Disember 2020. Ditawarkan bekerja sebagai runner untuk bekal dadah sekitar Kuching. Mula mengedar sejak Disember 2020. Punca mengedar dadah kena membayar hutang along sebanyak RM10,000. Modus operandi melibatkan suspek akan membungkus dan mengedar dadah selepas mendapat permintaan daripada pembeli menerusi aplikasi sosial. Tangkapan dilakukan di Jalan Setutong dan sebuah pangsapuri di Jalan Batu Kawah menemukan 159 bungkus plastik lut sinar dan 21 bungkus teh dengan setiap bungkusan berisi ketulan kristal disyaki dadah jenis syabu dengan anggaran berat 23,879 gram. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 6 pos kawalan baru akan dibina di negeri ini melibatkan kawasan panas sebagai langkah memperkasakan kawalan sempadan Sarawak. Komander Brigade Sarawak SAC Manca Atta dalam sidang media di Kuching memaklumkan pembinaan pos kawalan itu terbahagi kepada 3 sektor. Jelas SSC Manca Atta, 3 sektor itu melibatkan sektor A iaitu daerah Lunduk dan Bauk, sektor B daerah Sarian, manakala sektor C di bahagian Seri Aman dan Lubuk Antu. Fokus tersebut melibatkan di satu pos di Bewak Hulu, kampus Tas, kampus Sebuah Bauk, Rasu di Lulu, kampus Sapit di Pedawan, Sungai Paku di Ulung-Ulung, dan seterusnya di Tapak Megah di Pelagah. Semua kawasan itu telah dikenal pasti mempunyai laluan aktif dengan aktiviti rentas sempadan. SSC Manca menambah PGA juga akan bekerjasama dengan ketua polis daerah di setiap sektor melalui perkongsian maklumat dan tindakan bagi memburu tekong atau pesalah. Sementara itu, seramai 370 pendatang asing tanpa izin parti telah ditahan menerusi operasi benteng setakat ini sejak Januari lalu. Komander Brigade Sarawak SAC Manca Atta mendedahkan tangkapan banyak dilakukan di 3 kawasan laluan aktif iaitu daerah Bauk, Lunduk dan Serian. Daripada jumlah itu, seramai 188 parti telah diusir iaitu kemasukan tidak melibatkan tekong. Manakala seramai 119 lagi pengusiran melibatkan parti yang memasuki sempadan negeri menggunakan tekong di bawah Akta Immigration. Berdasarkan siasatan dan risikan pasukan gerakan AM, beberapa faktor dilihat kepada kemasukan parti di negeri ini, antaranya permintaan tinggi daripada majikan bagi sektor perladangan dan pembinaan yang menjanjikan peluang pekerjaan yang banyak. Selain itu, tiada peluang pekerjaan di negeri asal dan wujudnya banyak laluan tikus dan mempunyai hubungan rapat serta kekeluargaan dengan penduduk tempatan. Dalam sidang media sama, Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis berkata, sebanyak 10 kertas siasatan di bawah Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007 telah dibuka. Daripada jumlah itu, 5 kes telah dituduh manakala 5 kes lagi sedang dalam siasatan. Ia melibatkan seramai 13 orang lelaki tempatan dan 38 orang lelaki, 10 wanita dan seorang kanak-kanak lelaki warga negara Indonesia. Manakala bagi tahun lepas, kesemua 8 kertas siasatan di bawah ATIPSOM berjaya diselesaikan iaitu melibatkan 41 lelaki dan 6 wanita warga negara Indonesia dan 9 lelaki warga tempatan.
Industri inap desa di Sarawak berjaya mencatatkan pendapatan lebih RM936,000 sepanjang 9 bulan pertama tahun lepas meskipun negara berdepan dengan aktiviti ekonomi yang terhad akibat pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Motek Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia melibatkan kedatangan 7,056 pelancong tempatan dan dalam negara. Jelasnya, Sarawak mempunyai 46 inap desa melibatkan 631 pengusaha yang berdaftar dengan kementerian berkenaan di bawah program pengalaman homestay. Beliau menyatakan demikian dalam pertandingan akhir masakan warisan Batang Sadong di Gedong. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Nancy memberitahu Sarawak memerlukan lebih ramai pemandu pelancong berdaftar dengan Motek bagi menampung permintaan industri pelancongan. Berdasarkan statistik dari Januari hingga September tahun lalu, Sarawak hanya mempunyai 175 pemandu pelancong. Ini tidak termasuk park guides yang bertugas di taman negara seluruh negeri serta dilesenkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sarawak. Sehubungan itu, beliau menggalakkan penduduk termasuk di Gedong melibatkan diri dalam perusahaan inap desa, pemandu pelancong selain perusahaan kraft kerana sektor berkenaan berpotensi memberikan pulangan pendapatan yang tinggi. Zakat perniagaan bagi tahun kewangan 2020 berjumlah RM688,409.40 disampaikan sebuah syarikat perbankan swasta, Maybank Islamic Berhad kepada pihak Tabung Baitul Mal Sarawak TBS hari ini. Majlis penyampaian zakat yang diadakan di Wisma Bapa Malaysia di Kuching itu disaksikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Penyampaian zakat disampaikan oleh Pengurus Besar Bank Nasir Han kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha mewakili TBS. Hadir sama Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili. Terdahulu, Ketua Menteri turut menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Muhammad Shahabuddin Omar bersempena persaraan beliau. Datuk Shahabuddin akan bersara wajib pada 3 April depan. Jabatan Penyiaran Sarawak akan terus menyokong usaha kerajaan menggalakkan masyarakat mendaftar dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pengarahnya Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini kerana jumlah yang mendaftar program itu masih rendah, terutama di kawasan luar bandar. Jelasnya, RTM Sarawak akan menggerakkan usaha itu menerusi pelbagai medium termasuk siaran radio, TV dan media sosial bagi memastikan orang ramai mendapat lebih banyak maklumat mengenai kepentingan mendaftar program vaksinasi tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Sanjungan Budi Tautan Kasih di Auditorium RTM Miri di Miri. Majlis ini diadakan bagi meraihkan Dayang Jemilah Abang Ahmad yang akan bersara pada 8 April depan. Abdul Hadi turut mengajak warga Jabatan Penyiaran Sarawak terus melaksanakan tugas dengan ikhlas dan jujur. Dalam pada itu, beliau memaklumkan pihak jabatan telah mengisi banyak kekosongan jawatan khususnya di bahagian kejuruteraan. Langkah sama juga akan dilakukan bagi memastikan pengisian itu dilakukan di bahagian lain di RTM Sarawak. Dayang Jemilah telah berkhidmat selama 32 tahun sebagai penjawat awam dan dalam tempoh itu, beliau berkhidmat di RTM Miri selama 14 tahun. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syuhaidah di Angkasa Puri. Silakan Syuh.